Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Okey, kita buka satu tajuk. Biarlah dia kecil lagi. Okey, kita lihat berapa ramainya kedua ibu bapa yang terperangkap dengan perkataan biarlah dia kecil lagi ni. Okey, sebenarnya pendidikan ni bahasa bila nak bermula? Kalau kita letak satu konsep biarlah dia kecil lagi. Bila kita nak start? Kita akan mula rasa terngadah, tersedak, tersentak bila anak dah mula mengeluarkan kata-kata yang sangat menggurus hati. Betul tak? Okey, dia macam ni. Pendidikan anak-anak ni sebenarnya bermula daripada keluarnya 2 garisan menentuk UPT yang mengatakan ibunya hamil. Itu bermulanya pendidikan anak-anak. Okey. So, pendidikan kita cerita kita kan. Masa kita pregnant, pemilihan makanan-makanan kita untuk bayi, desakan emosi, keinginan untuk makan itu ini. Akak ada dengar banyaknya ibu bapa yang nak makan benda-benda yang tak patut dimakan. Macam mana kita panggil itu untuk dijadikan didikan? Okey. Kita letak konsep macam ni lah. Akak bercerita ni based on pengalaman sendirilah. Pengalaman. Akak dulu masa pregnant, akak suka sangat suka makan buah kiwi tau. Tapi zaman tu buah kiwi tu agak mahal lah. Buah kiwi, baby tomato. Untuk zaman-zaman akak tu, buah-buah tu mahal. Benda yang akak suka makan tu dia mahal. Tapi akak letak satu konsep keinginan tu memang tinggi. Dia akak baca dalam buku, dia kata kita ni keinginan tu tinggi disebabkan tekanan kepada usus perut. Bila kita pregnant, dia akan ada tekanan pada usus perut. Usus-usus liar dalam organ dalam kita ni membuatkan kita punya deri rasa lapar dan kita membayangkan makanan-makanan yang menarik lah. Jadi bila kita rasa kita tak dapat nak benda tu, kita gunakan baby nak makan. Baby tu hanyalah sebagai alasan sebenarnya. Kan, sebab dia kita ni menyediakan keperluan pembesaran bayi di dalam perut. Dia bukan memenuhi keinginan, desakan, nafsu makan seorang ibu. Okey, faham kan dekat situ Okey, bila kita nak makan, kita tak dapat makan. Kita tak dapat makan. Kita cakap dengan anak kita, sabar hari ni kita tak dapat makan, insyaAllah esok kita dapat makan, lusa mungkin kita dapat makan. Ataupun kita nak beli-beli kedai tutup, sabar sebab mungkin hari ni kita tak dapat makan, esok kita beli lagi. Maksud kat situ mendidik seorang bayi tu datang daripada emosi kita kepada bayi di dalam perut tau. Sebenarnya mendidik anak ni bukan kira dia baby lagi, dia di dalam perut kita dah didik dengan sifat-sifat sabar. Itu je. Banyak akak dengar mak-mak ni teringin hidup asap lori ke, asap bas ke, sedap sangat bau tu kan. Belajar tentang sains juga. Bila perut kita tengah besar, minggu keempat, minggu 20, minggu 36, belajar pembesaran dia memerlukan apa. Kalau dia perlu protein yang tinggi, kita banyak ambil protein. Kalau dia perlukan karbo yang tinggi, kita banyak ambil karbo. Atau dia perlukan apa-apa nutrien yang diperlukan untuk membesarkan dia dengan sihat, kita cari. Tapi kalau benda tu dah nyata-nyata sangat ada keinginan nak makan daging yang Allah dah tetapkan haram tu kan, kita nak sangat makan. Kenapa? Tekanan daripada nafsu kita ni untuk kita nak melayan kehendak tu. Kita panggil anak kita, ingatkan diri kita tentang Allah. Ingatkan, Allah kata benda ni haram. Kan? Bukan untuk kita makan. Kita didik diri kita sendiri sebenarnya. Dan masa yang sama kita dapat didik anak-anak kita. Betul? Itulah, Kak pun pernah pregnant kot. 4 kali pregnant dan 4 kali rasa-rasa tu semua. Tapi kita kena balik didikkan pada emosi kita dan didikkan kepada anak kita. Okey, kita balik kepada anak kita sedari dia lahir. Mendidik anak, dari lahir pun dah didik. Okey? Dari lahir lagi kita dah didik anak ni. Bukannya kita didik, kita tunggu dia besar, nak tunggu dia faham. Dia takkan faham sebab bila dia lahir, cuba kita tengok.
Dia lahir bulat kosong macam tu. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada lahir-lahir tiba-tiba pandai basuh pinggan. Tak ada. Bulat dia yang macam tu, kita yang akan membentuk. Jadilah ibu bapa yang ada pelajaran 5 langkah ke hadapan untuk kita menghadapi baby yang beza usia dia dengan kita 20 tahun ke atas. Okey, jangan jadi hamba kepada anak kita. Jadilah pendidik dengan penuh kasih sayang kepada anak kita. Bukan perkataan, dia kecil lagi. Benda tu memang membuat kedua ibu bapa terperangkap dengan perkataan kecil lagi. Betul? Masa anak akak, contohlah anak kecil kan, dia nak susu, menjoget-joget nak susu. Akak cakap dengan dia, sabar, relax, lagi ibu sampai, okey? Okey, dah tak sabar sangat kan kita bagi. Okey, dapat, syukur, Alhamdulillah. Walaupun dia hanya seorang baby yang tak faham apa pun. Mak kena kepala, kena ada gila-gila sikit, ada bersifat pendidik. Itu dia. Sebab tu ramai, bila kita nak mula mendidik anak ni, bila kita asyik cakap dia kecil lagi. Anak ni sampai umur dia 50 pun kita akan cakap dia baby. Akak pun anak-anak akak sekarang umur diorang dah lebih 20 tahun. Akak masih menganggap diorang baby. Tapi baby tu adalah atas kasih sayang sebab dia adalah anak yang kita lahirkan. Tapi untuk mendidik anak ni, mulalah sebaik keluar 2 garisan. Mendidik emosi kita dalam masa yang sama dapat mendidik sifat sabar dalam jiwa anak kita di dalam perut. Okey, faham apa menut yang akak cuba sampaikan? Okey, jangan sampai anak kita besok, kita dah hantar dia pergi sekolah, dia smash kita dengan pengetahuan sekolah dia. Kita belikan dia YouTube, dia tengok YouTube, dia belajar apa ilmu entah dalam YouTube, dia gunakan ilmu YouTube dia untuk smash kita sebagai ibu bapa. Kita bayar ni. Dan dia berlagak macam dia punya hidup lebih panjang usia dia, lebih daripada kita. Pengalaman dia lebih banyak daripada kita. Kerana apa? Kita membenarkan minda dia rosak disebabkan mindset kita kata dia kecil lagi. Habis. Betul? Ya? Kita beli beras, bagi dia makan, bagi dia kenyang, dia bahasakan kita balik sebagai anak. Tu, nanti dalam agama kita panggil anak derhaka. Kita pun kalau boleh tak nak anak kita ni berdosa. Betul tak? Tapi jadikanlah anak kita ni, didiklah anak kita sedari kecil. Jadikan dia macam budak besar pun tak apa. Faham tak? Kalau kita tak faham, belajar tentang ilmu. Ustaz Samsul Debat pun cakap dari 1 hingga 6 tahun proses dia apa. 12 tahun sehingga dia 17 tahun jadikan dia hamba. Hamba ni untuk dia jadikan anak yang akan menunduk rendah kepada kedua ibu bapa dia nanti. Pandai buat kerja semua, dia akan jadi anak yang menunduk rendah. Anak yang tak pandai buat kerja ni, dia akan bercakap meninggi diri. Serius akak cakap. Serius. Dan satu lagi akak nak bagi tahu, anak-anak yang tak pandai buat kerja rumah, yang tak pandai buat kerja rumah, dia tak akan ada perasaan simpati dan empati dalam diri dia kepada kepenatan kedua ibu bapa dia. Serius akak cakap. Anak-anak yang tak pernah buat kerja rumah, dia tak rasa penatnya buat kerja rumah, dia tak akan ada perasaan simpati dan empati di dalam diri dia, kasihan kepada kedua ibu bapanya, kepenatan membuat-buat kerja semua tu. Serius, akak cakap, benda ni memang realiti. Akak jumpa banyak keluarga yang anak-anak menjadikan kedua ibu bapa dia hamba disebabkan dia tak pernah buat kerja rumah. Betul? Okey. Jangan ada lagi perkataan dia baby lagi sebab kita Allah bagi izin untuk ada baby, untuk menjadi pendidik, untuk membentuk anak kita, etika dia, kan? Rohani dia dengan agama dan sifat-sifat insannya. Okay guys, Assalamualaikum. Have a good day. Jangan lupa subscribe.